Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek sirah bagi part yang pertama, iaitu soalan yang berbentuk soalan objektif. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga 10, 10 markah, bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan 1, Nabi Muhammad berdakwah secara sulit selama tempat kosong tahun. Okey, so pilihan jawapan yang pertama alif 2, ba 3, jim 6 dan dal 8. So berapa tahun Nabi berdakwah secara sulit? Okey. So jawapannya ialah 3. Okay, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit selama 3 tahun. Okay, Islam disebarkan secara rahsia. Maksudnya, secara sulit ni, secara rahsia selama 3 tahun kepada sahabat-sahabat Rasulullah ataupun kaum kerabat sahaja, bagi mengelakkan masyarakat Arab Quraisy terkejut dengan kedatangan agama yang baru. Okay, so masa peringkat awal Islam, Rasulullah sebarkan Islam ni selama 3 tahun tu adalah secara rahsia. So jawapan kat sini adalah 3. Okey. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Saidina alif Abu Bakar, ba Umar Al-Khattab, jim Osman bin Affan, dal Ali bin Abi Talib. Dalam kalangan 4 sahabat ni, yang manakah di kalangan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam? So jawapannya ialah dal. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Saidina Ali bin Abi Talib. Saidina Ali bin Abi Talib ni dia merupakan sepupu Nabi, dia juga menantu Nabi dan dia juga adalah kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Kat sini dia ada juga yang pertama. Kalau Abu Bakar ni, jawapan alif tu, kalau awak pilih Abu Bakar dia bukan kanak-kanak, dia lelaki dewasa yang pertama yang memeluk Islam. So dalam soalan ni dia nak kepada kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. So jawapannya adalah Ali bin Abi Talib. Baik, soalan yang ketiga. Masjid pertama dibina oleh Rasulullah SAW ialah masjid apa? Masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW ialah masjid alif Al-Haram, ba An-Nabawi, jim Al-Quba, dal Al-Aqsa. So masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah ialah jawapannya jim Al-Quba. Rasulullah dia buat pembinaan masjid yang pertama yang Rasulullah bina adalah Masjid Quba. Masjid ini dibina semasa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Madinah semasa peristiwa hijrah, dan Quba itu adalah satu nama tempat yang jaraknya lebih kurang 10 km daripada kota Madinah. So dekat sini masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Al-Quba. So jim jawapan dia. Soalan yang keempat. Jihad terbahagi kepada tempat kosong bahagian. So jihad terbahagi kepada berapa bahagian? Alif 2, ba 4, jim 6, dal 8. So jihad terbahagi kepada berapa bahagian? 2, 4, 6 ataupun 8 bahagian? Jawapannya ialah jihad terbahagi kepada 2 bahagian. Iaitu ada jihad asghar, iaitu jihad kecil, dan jihad akbar, iaitu jihad besar. Kalau jihad kecil ni contohnya adalah berjuang dalam peperangan, berjuang di medan peperangan untuk menegakkan kebenaran. Itu jihad kecil. Jihad besar pula adalah jihad berjuang menentang hawa nafsu dalam diri sendiri. Itu jihad yang paling
yang besar lah. Okay? So itu dua jihad. Dua bahagian jihad, iaitu ada jihad kecil dan jihad besar, ataupun jihad asghar dan jihad akbar. Okay, baik, soalan yang kelima. Perang Uhud berlaku pada tahun, Perang Uhud berlaku pada tahun berapa hijrah? Perang Uhud berlaku pada tahun berapa hijrah? Kat situ tempat kosong tu pada tahun alif ke-6, ba ke-5, jim ke-4 atau dal ke-3. Perang Uhud ni berlaku pada tahun berapa? 6 ke, 5 ke, 4 ke, 3. So jawapannya ialah Perang Uhud berlaku pada tahun ke-3 hijrah. Okay? Secara sedikit kita tengok peperangan Uhud ni berlaku pada 11 Syawal tahun ke-3 hijrah di Bukit Uhud. Dinamakan dendam kaum musyrikin Quraisy akibat kekalahan dalam peperangan Badar merupakan faktor bagi peperangan Uhud ni. Bila diorang dah pergi perang Badar dan kaum musyrikin Mekah kalah dalam perang Badar ni, so diorang nak repeat balik. Dan pada tahun ketiga hijrah ni, pada bulan Syawal, maka berlakulah peperangan Uhud ni untuk kiranya balas baliklah macam dendam orang Quraisy terhadap orang Islam tu, maka terjadilah peperangan Uhud pada tahun ketiga hijrah. So perang Uhud berlaku pada tahun 3 hijrah. Okay? Soalan ke-6. Apakah maksud Khandaq? Apakah maksud Khandaq? Alif, gunung, ba, lembah, jim, parit dan dal, bukit. Okey, Khandaq ni bermaksud peperangan Khandaq. So kita nak tahu apakah maksud Khandaq, gunung ke, lembah ke, parit ke, bukit. Okey, Khandaq bermaksud parit. Okey, Khandaq bermaksud parit. Okey, peristiwa perang Khandaq ni berlaku pada tahun ke-5 hijrah. Masih melawan orang yang sama, iaitu kaum musyrikin Mekah. Okey, kemudian diorang ni nak pergi lawan orang Islam, dan cara untuk umat Islam, strategi Rasulullah masa tu adalah dengan menggali parit di sekeliling kota Madinah bagi tak bagi orang daripada tentera kafir mudah masuk ke dalam Madinah dan serang kaum muslimin, serang tentera Islam. So strategi Nabi adalah membuat Khandaq, dan strategi ni telah diberi orang kata cadangan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, yang memberi cadangan untuk membuat Khandaq ni, membuat gali parit di sekeliling Kaabah. Okey, so Khandaq maksudnya adalah parit. Okey, soalan ke-7, solat difardukan ketika peristiwa. Solat ni difardukan, ibadat solat difardukan ketika peristiwa apa? Alif, Lailatul Qadar, ba, Isra, jim, nuzul Quran dan dal, Mi'raj. Okey, so solat difardukan ketika peristiwa Mi'raj. Okey, di mana pada tahun ke-12 kerasulan, setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah, Rasulullah telah menerima satu mukjizat di mana Rasulullah telah dibawa untuk melakukan satu perjalanan. Allah yang memperjalankan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian yang tu dipanggil Isra. Kemudian daripada Masjidil Aqsa, Rasulullah telah dibawa ke Baitul Ma'mur untuk menerima ibadat solat. So yang tepatnya adalah solat difardukan ketika peristiwa Mi'raj. Okey, seterusnya soalan yang ke-8.
Okey, berikut bentuk jual beli setelah kedatangan Islam kecuali. Okey. So maksudnya kecuali ni yang bukan sebelum kedatangan Islam. Okey, dia kata berikut bentuk jual beli. Okey, bentuk jual beli setelah maksudnya selepas kedatangan Islam, macam mana Rasulullah ajar kita untuk kaedah-kaedah jual beli ni, kecuali maksudnya yang bukan apa yang Nabi ajar, bukan bentuk jual beli setelah kedatangan Islam. Okey, alif riba, ba amanah, jim adil dan dal jujur. So riba, amanah, adil, jujur. So sebelum selepas kedatangan Islam, jual beli tu dilakukan secara amanah, adil dan jujur. So kalau jawapan kat sini adalah alif. Okay, berikut bentuk jual beli setelah kedatangan Islam kecuali, maksudnya yang bukan, ataupun kita kena cari jawapan bagaimana bentuk jual beli sebelum kedatangan Islam, maksudnya menggunakan sistem riba. Okey. Soalan yang ke-9. Siapakah yang mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan? Siapakah yang mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan? Alif, Nabi Adam, Ba, Nabi Yusuf, Jim, Nabi Muhammad dan Dal, Nabi Musa. Okey, semestinya Bilal ni dia hidup zaman Rasulullah dan semestinya orang ataupun yang mengarahkan, Nabi yang mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jawapan dia Jim. Dan soalan ke-10. Soalan ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cedera dalam peperangan Badar ataupun peperangan Uhud, jim perjanjian Hudaibiyah dan dal pembukaan kota Mekah. Okay, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cedera dalam yang mana satu jawapan dia? Perang Badar ke, perang Uhud ke, atau dalam perjanjian Hudaibiyah ataupun pembukaan kota Mekah? So jawapannya Rasulullah telah cedera dalam peperangan Uhud. Okey, dalam peperangan Uhud ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalami luka di muka, bibir, lutut dan pipi akibat daripada terjatuh Rasulullah terjatuh dalam perangkap yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahib. So, Rasulullah jatuh dalam perangkap tu dan mengalami luka-luka pada muka, bibir, lutut dan pipi dalam peperangan Uhud. So, Rasulullah telah cedera dalam jawapan dia peperangan Uhud. Okey, baiklah, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam ulang kaji soalan UPKK bagi subjek sirah pada kali ini. Dan saya harap semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak pelajar sekalian. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan yang lain untuk kita sama-sama ambil manfaat. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang untuk perbincangan soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.